Itu dia Wan Ali Azhar bersama dengan usahawan-usahawan MADA kita yang dibangunkan melalui program-program yang telah diusahakan oleh MADA sendiri, dan antara inisiatif yang banyak juga dijalankan adalah untuk menghapuskan beranak orang tengah itu supaya manfaatnya dapat terus kepada usahawan itu sendiri. Dan kita nak bercakap tentang MADA dan juga masyarakat, bagaimana dari segi pembangunan program-program yang dibangunkan oleh MADA sendiri untuk tahun 2014 khususnya. Kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Othman bin Aziz, merupakan pengerusi Lembaga Kemajuan Pertahanan Muda ataupun MADA, yang juga merupakan ahli Parlimen Jelun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ni kita bertemu Datuk untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi tentang peranan MADA itu sendiri dan pendekatannya kepada masyarakat secara umumnya. Dan kita tahu bahawasanya MADA merupakan salah satu daripada agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, penyumbang terbesar dalam pengeluaran padi. Kedah Rice di bawah MADA itu sendiri. Mungkin kita boleh kongsi terlebih dahulu tentang latar belakang MADA ini dan apa peranan dalam industri itu sendiri. MADA ataupun Lembaga Kemajuan Wilayah Muda ni telah pun ditubuhkan pada tahun 1970, iaitu untuk projek berskala besar dari segi penanaman padi 2 kali setahun. Jadi sejak MADA telah ditubuhkan, lebih daripada 100,000 hektar tanah ataupun kawasan bendang di Kedah dan juga Perlis telah pun mengalami satu fasa baru, iaitu penanaman padi 2 kali setahun, di mana 90%-nya adalah tanah-tanah di kawasan di Kedah dan selebihnya adalah di Perlis. Dan ia merupakan satu projek raksasa pengairan dan saliran yang membolehkan air yang ditakung di Pedu, iaitu jauh di hulu di Kuala Nerang, dibawa ke kawasan-kawasan tanaman padi. Dan yang penting adalah setelah MADA diwujudkan pada satu ketika dulu, yang ketika itu masyarakat tani ini boleh dikatakan lebih daripada 70% berada di bawah garis kemiskinan. Tapi setelah 40 tahun berlalu, kini hanya lebih kurang 2% masyarakat petani di kawasan MADA ini masih berada di bawah garis kemiskinan tegar. Jadi ini menunjukkan bahawa satu kemajuan yang besar di mana MADA telah pun berjaya mengalih landscape pendapatan petani negara, terutama sekali dalam bidang tanaman padi. Dan kita juga kena ingat bahawa MADA adalah pembekal utama beras negara, di mana lebih daripada 37% beras negara ini dibekalkan oleh petani-petani di kawasan MADA. Jadi cabaran seterusnya adalah untuk meningkatkan lagi hasil padi di kawasan MADA. Makanya sudah tentu kita mengharapkan, dulunya bermula dengan 2 tan 1 hektar, kemudian naik menjadi 4, dan kini kita sedang berada dalam satu tahap di mana pengeluaran padi di kawasan MADA itu telah pun mencapai lebih daripada 6 tan. Namun usaha kerajaan untuk terus meningkatkan yield ataupun hasil keluaran padi itu akan berterusan. Kini kita telah pun embark dalam perkara-perkara baru, termasuk juga penglibatan petani itu di dalam estate padi di kawasan MADA. Maknanya usia MADA sudah pun melebihi daripada 40 tahun. Jadi banyak perubahan-perubahan juga pembaruan yang telah pun dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup peladang di kawasan muda ini. Bagaimana dari segi perkembangannya? Saya tadi telah menyebut tentang program baru kerajaan di mana di bawah NKEA, di mana kerajaan telah pun menggalakkan petani-petani MADA ini terlibat dalam pembangunan estate padi. Dan MADA telah pun mensasarkan sekurang-kurangnya 5,000 hektar satu tahun. Dan ketika ini kita telah pun berjaya melibatkan petani-petani dalam kawasan MADA ini sebanyak lebih daripada 7,000 petani, melibatkan 16,000 hektar setakat ini. Dan kita mensasarkan setahun 5,000 hektar sehinggalah kita mencapai paras kurang-kurangnya 50,000 hektar pada tahun 2020. Dan ini merupakan boleh dikatakan 50% daripada kawasan kawasan MADA keseluruhannya. Apa yang menarik dalam konsep NKEA estate padi ini adalah kita nak supaya pengurusan padi di kawasan MADA ini dapat dijalankan secara skala yang lebih besar. Ketika ini rata-rata purata milik tanah petani-petani kurang daripada 2 hektar. Jadi apabila tanah yang dimiliki itu kecil,
maka sukar untuk diuruskan secara serentak, secara ekonomik ataupun secara disebut sebagai berskala yang ekonomik, ekonomi soft skill. Jadi dengan adanya NKEA ini, kita menggalakkan supaya petani-petani ini masuk dalam skim ini, dan di mana mereka diberikan insentif untuk menyertai program ini. Mereka diberi setahun ataupun setahun RM2,000 sebagai insentif penyertaan dalam skim ini. Dan yang menariknya ialah apabila projek ini dimulakan, sehingga kini kita telah melihat peningkatan yield, hasil daripada hasil tuaian setiap musim. Ketika ini kita dah menjangkau setengah-setengah kawasan hampir kepada 10 tan. Contohnya macam di Sungai Limau ini, boleh dikatakan ramai petani-petani di sini dah pun mencecah pendapatan atau hasil pertanian mereka, tuaian mereka antara 2.5 tan satu relung hingga ke 3 tan, ataupun dalam bahasa kini 10 tan 1 hektar. Inilah yang kita nak, dan apabila mereka telah menyertai program ini, kita harapkan mereka akan terus kekal dalam program ini, supaya yang penting adalah segala jenis bantuan kerajaan, subsidi input pertaniannya, subsidi harga padinya, subsidi baja, subsidi kepada sampai kepada pembajakan pun diberi bantuan oleh kerajaan. Jadi kita nak supaya akhir sekali hasrat dan harapan kerajaan untuk melihat petani di kawasan Mada ini mendapat pendapatan per kapita setahun 48,000 ataupun lebih kurang sebulan 4,000. Jadi inilah yang diharapkan oleh kerajaan. Jadi kita nak supaya lebih ramai petani-petani di kawasan ini tanpa mempunyai perasaan tanda tanya di depan, haruskah saya masuk dalam skim estate padi ini. Sebab kita yakin bahawa apa yang nak dibawa oleh MADA dan juga Kementerian Pertanian dalam estate padi ini, ianya akan memberi manfaat yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka ada ketika ini. Dan tanyalah kepada mereka-mereka yang telah pun bersama dalam NKEA ini, semuanya telah menyatakan bahawa ada peningkatan yang mendadak dari segi pendapatan. Baik, itu impak positifnya. Bagaimana daripada segi cabaran-cabaran yang didepankan oleh MADA sekali? Kalau kita lihat juga di mana dari segi pengeluaran beras, di mana MADA sendiri merupakan penyumbang hampir 40% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran padi negara. Jadi mungkin apa antara cabaran? Kita melihat bahawa selama ini MADA hanya dikenali sebagai pengeluar padi. Kita membekal lebih kurang 37% bekalan beras negara. Kita terlibat daripada dari segi tanaman padi, dan kita dikenali sebagai pengeluar padi. Tapi yang kerajaan berhasrat ketika ini, terutama sekali yang berhormat Menteri Pertanian Datuk Ismail Sabri Yaakob, dia nakkan supaya petani Mada ini terlibat lebih mendalam dari rantaian nilai dalam industri padi itu sendiri, terlibat dalam dalam bekalan benih padi, kemudian tanaman padi, penjagaan padi, kemudian menghasilkan padi itu, kemudian yang lebih penting adalah industri hiliran ataupun downstream activities. Jadi di sinilah kita ketika ini secara serius melihat bagaimana MADA dapat menyertai peluang-peluang perniagaan dalam industri hiliran. Contohnya kita nak supaya sekurang-kurangnya kita juga ada kilang padi. Kemudian kita menghasilkan beras sendiri, jenama sendiri. Mungkin yang kita cuba buat ujian di pasaran ketika ini, Kedah Rice. Kedah Rice ini memang satu brand, satu jenama yang dikeluarkan oleh MADA secara kecil-kecilan ketika ini. Dan kita harapkan satu hari nanti dengan adanya pemilikan sama ada MADA ataupun melalui syarikat pertanian dan peladang MADA, iaitu sebuah syarikat entiti perniagaan yang dimiliki sendiri oleh 27 PPK MADA. Mereka mempunyai saham dalam syarikat tersebut. Kita nak supaya SPPM ini juga terlibat dalam program ataupun proses rantaian nilai, termasuk juga menghasilkan beras dan juga yang lain-lain industri hiliran seterusnya. Mungkin
apabila kita ada kilang padi, kita hasilkan beras, kemudian daripada by produknya kita boleh hasilkan bihun dan sebagainya. Itu yang kilang pemprosesan padi. Yang ni yang kita nak, dan ketika ini MADA sedang secara serius sedang berbincang dengan pihak-pihak tertentu yang ada kepakaran dalam bidang ini, umpamanya Bernas. Jadi mungkin insya-Allah dalam masa terdekat kita dapat menghasilkan sesuatu supaya MADA dan juga SPPM ataupun Syarikat Pertanian Peladang MADA ini akan satu hari nanti terlibat secara langsung dalam industri hiliran padi ini. Wow, jadi banyak perkembangan dan juga usaha yang telah pun dilaksanakan oleh MADA dan utama sekali dalam membantu usahawan. Dan sesuai sekali dengan penganjuran Karnival Usahawan kita, melalui Karnival Himpunan Peladang Peternak dan Layan MADA 2013, mana semalam Timbalan Perdana Menteri juga turut hadir untuk merasmikannya. Apa agaknya manfaat yang boleh diperolehi secara terus daripada pengunjung-pengunjung dan juga para usahawan itu sendiri? MADA ini selain daripada memberi tumpuan khusus kepada peningkatan hasil padi dan sebagainya, MADA juga terlibat menggalakkan petani-petani dan keluarga mereka terlibat dalam industri asas tani. Jadi maksudnya adalah industri yang tidak secara langsung terlibat dengan padi. Contohnya menghasilkan menghasilkan kuih muih tradisional, membuat pelbagai jenis bentuk keluaran. Kemudian ada juga yang kita buat nipah yang memang terkenal di kawasan ini, yang boleh menghasilkan telah pun terbukti menghasilkan pendapatan tambahan hampir ataupun melebihi RM4,000 sebulan untuk satu keluarga. Hanya menghasilkan nipah, cuka nipah dan sebagainya. Kemudian kita juga terlibat menggalakkan petani-petani MADA ini dalam bidang ternakan. Ternakan sama ada ayam itik, lembu, kambing dan sebagainya. Kemudian kita juga melibatkan petani-petani kita ni dalam yang wanitanya mungkin dalam menjahit jahitan pakaian dan sebagainya. Jadi ini memang satu lagi tugas penting visi MADA yang selama ini telah pun menunjukkan kesan yang tinggi. Jadi sudah tentulah yang penting apabila kita ada keluaran produknya, kita juga mempunyai satu unit perniagaan iaitu industri asas tani, di mana mereka ini mengawal selia, menggalak dan memberi kursus latihan dan sebagainya. Termasuk juga menjadi pusat pengumpulan kepada keluaran-keluaran yang dikeluarkan oleh petani ataupun keluarga mereka, dan membuat satu branding, packaging, branding dan sebagainya, kemudian memasarkan keluaran tersebut. Jadi contohnya selain daripada itu, kita juga membuat program-program promosi seperti mana yang kita ada di sini daripada semalam, malam tadi hingga hari ini dan malam nanti adalah untuk memberi pendedahan kepada orang awam dan juga kepada masyarakat keseluruhannya bahawa MADA memang terlibat secara langsung dalam usaha meningkatkan hasil ataupun pendapatan petani-petani selain daripada aktiviti padi. Dan memang sampai hari ini dah lebih daripada 5,000 petani dan juga keluarga mereka telah pun terlibat dan berjaya dimasukkan dalam program ini, dan mereka telah menunjukkan peningkatan dan menghasilkan pendapatan yang telah pun keluarkan diri mereka daripada kepompong kemiskinan. Jadi pastinya banyak usaha yang telah dijalankan, dan ini merupakan ruangan bagi pihak MADA untuk mendekati masyarakat dan memberikan ilmu dan juga kesedaran tentang bidang keusahawanan, dan juga bersama dengan Himpunan Peladang Peternak dan Nelayan MADA 2013 itu sendiri. Apapun, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk bersama-sama kita hadir sebagai pengerusi MADA, berkongsi tentang apa yang telah pun diperolehi dan apa yang telah dibangunkan oleh MADA itu sendiri. Dan buat seketika kita akan beri laluan kepada Map Malaysia untuk mengetahui tentang keadaan cuaca, dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam Selamat Pagi Satu Malaysia.